Apa khabar semua? Koenigsegg ni setakat ni dia dah berjaya buat kereta yang pegang rekod paling laju di dunia. Tapi sebenarnya kilang dia ni kecil je dekat Sweden sana. Dan kalau orang yang first time dengar kereta ni made in Sweden, mesti orang ingat dekat sana ada Volvo je. Sebab kalau kereta yang laju-laju, level-level supercar ni biasanya datang dari Eropah lah. Contohnya Lamborghini dengan Ferrari dari Itali, McLaren dari UK, Mercedes dari Germany. Mana ada supercar yang datang dari Scandinavian countries macam Sweden ni kan? Dan ini memang merupakan dilema founder dia, iaitu Christian von Koenigsegg. Macam mana dia nak jual kereta dia kalau orang tak yakin dengan brand dia? Sebab supercar yang harga juta-juta ni market dia kecil je tau. Lepas tu brand-brand besar yang lain pula dah dominate dah market tu. Jadi macam mana Koenigsegg ni boleh bersaing dekat level ni, dan apa teknologi yang ada dalam kereta dia orang tu yang tak ada dalam kereta lain? Dan benda ni menjadikan kereta dia orang boleh pegang rekod kereta terpantas di dunia. Okey, jom kita tengok. Jadi Koenigsegg ni, nama penuh company ni adalah Koenigsegg Automotive AB dan base dekat Sweden. Dan syarikat ni ditubuhkan oleh Christian von Koenigsegg pada tahun 94. Jadi sebab dia yang buat company ni, suka hati dia lah nak guna nama dia dekat company tu kan. Tapi bila letak nama sendiri ni, mula-mula tu saya imagine mesti susah lah nak bagi orang percaya dekat brand dia ni. Contohnya ada kereta jenama Hasbullah, siapa nak beli kan? Tapi Christian von Koenigsegg ni memang dia betul-betul nak buat sport car yang betul-betul hebat. Dan of course lah dia ada modal untuk buat benda ni. Jadi bila dia start buat company tu pada tahun 94, dia ambil masa lama jugalah sebelum dapat come up dengan model pertama dia orang, iaitu CC8S yang dilancarkan pada tahun 2002. Maknanya dah dekat 10 tahun baru ada satu kereta. Kalau kita lah kan, boleh ke tahan buat company lepas tu 10 tahun tak ada income? Jadi Koenigsegg ni walaupun bajet dia tak sebesar manufacturer supercar yang lain, satu falsafah dia yang saya personally suka adalah dia banyak buat R&D dan banyak buat part sendiri. Contohnya macam chassis, suspension, brake, even sport rim pun dia buat sendiri. Ada company dia main beli dari vendor, lepas tu pasang-pasang, tempek brand dia. Betul tak? Tapi Koenigsegg ni falsafah dia lain. Dia kalau boleh semua benda nak buat sendiri. Kadang-kadang tu bukan kata dia nak buat benda tu sendiri, tapi memang spek yang dia orang nak tu tak available dekat market. Memang tak ada part tu, jadi kena design sendiri. Jadi kereta CC8S ni hanya dibuat sebanyak 6 unit saja, sebab memang mahal betul nak buat kereta ni. Dan dari 6 unit tu ada 2 unit dibuat untuk right hand drive. Dan 2 tahun selepas production kereta ni, diorang gantikan CC8S ni dengan Koenigsegg CCR pada tahun 2004. Kira model-model awal macam CC8S dengan CCR ni, macam diorang nak test market dululah. Dan lagi satu, diorang mesti nak kena ada juga produk kan. Sebab kalau tak ada produk, tak ada siapa kenal lah Koenigsegg ni. Kalau tak ada orang kenal, siapa nak beli kereta dia kan? Lagi satu, disebabkan company ni dia banyak buat part sendiri, diorang juga boleh generate income dari dia punya teknologi yang ada. Jadi diorang buat, lepas tu diorang patent kan. Jadi siapa nak guna, kena bayar lah dekat diorang. Ini jadi macam satu kelebihan lah yang ada pada Koenigsegg yang tak ada pada company lain. Sampaikan enjin pun masa awal-awal dulu diorang guna enjin Ford je. Tapi lepas lama-lama diorang perasan susah juga sebenarnya kalau guna enjin orang lain ni. Sebab kita tak boleh nak kontrol atau nak ubah apa-apa. Last sekali diorang decide untuk buat je lah enjin sendiri. Sampaikan transmission pun diorang nak buat sendiri. Jadi R&D yang macam ni memang agak impresif lah bagi sebuah car manufacturer yang boleh kata kecil macam ni. Dan mungkin kereta pertama yang menjadikan Koenigsegg ni sangat berjaya adalah Koenigsegg Agera pada tahun 2010. Sebelum dari Agera ni, orang tak kenal sangat tau Koenigsegg. Jadi Agera ni pun sebenarnya asal dia datang dari kereta-kereta yang diorang buat sebelum ni juga. Tapi of course lah, dia jauh lagi canggih. Kereta Agera ni dia menggunakan enjin 5 liter V8 plus turbo yang menghasilkan 960 horsepower. Dekat 1000 horsepower tu. Gearbox pula menggunakan gearbox DCT. Tapi ini base model lah. Ada juga yang lagi tinggi spek dia yang diorang panggil sebagai Agera RS. Agera RS ni power output dia punya tinggi sampai 1341 horsepower.
Kebetulan 1341 horsepower ni kalau kita convert ke SI unit sama dengan 1 megawatt. Jadi diorang panggil kereta ni mega car. Dan punca kereta Agera RS ni sangat terkenal adalah sebab dia pegang rekod dunia kereta production yang paling laju dengan kelajuan 447 km sejam. Ni bukan kata tak ada kereta yang lagi laju tau. Cuma secara rasmi memang ada juri semua. Inilah kereta paling laju di dunia. Kemudian pada tahun 2015, Koenigsegg sekali lagi dia release hypercar dia, dan kali ni dia bagi nama Koenigsegg Regera. Regera ni basically kereta hybrid lah. Memang ada electric motor untuk bantu dari segi acceleration. Dan lepas tu yang specialnya Regera ni, dia punya gearbox tu Koenigsegg panggil sebagai direct drive transmission. Maknanya dia tak guna CVT, DCT ke atau gearbox lain. Teknologi yang diorang guna ni sangat simple, iaitu torque converter. Torque converter yang ada dalam kereta-kereta biasa tu, kisahnya mula-mula Christian ni dia pergi juga ke manufacturer torque converter ni untuk beli dari diorang. Diorang minta manufacturer ni develop torque converter khusus untuk Koenigsegg. Tapi engineer torque converter tu tak faham apa sebenarnya yang dia nak, sebab biasanya kereta yang powerful ni akan guna DCT. Torque converter ni untuk kereta harian biasa saja. Jadi end up Koenigsegg buat sendiri torque converter ni. Jadi pendek kata, inilah torque converter yang paling power dalam dunia. Kata Koenigsegg, enjin Regera ni sentiasa duduk dekat gear 7 tau. Jadi diorang nak guna torque converter ni masa nak accelerate je. Bila dia dah laju, dia akan lock jadi macam direct drive. Dan kalau nak bawa slow pula, most of the time akan guna electric motor saja. Jadi memang mencabarlah nak manage power sebanyak ni dan nak bagi drive tu smooth je. Mesti pening lah nak tulis kod logik untuk transmission tu. Kemudian pada tahun 2019 pula, Koenigsegg sekali lagi launch model baru diorang, iaitu Koenigsegg Jesko ataupun Jesko. Jesko ni kalau ikutkan nama ayah dia, tapi sebab company ni dia yang punya, suka hati dia lah nak letak nama siapa kan. Dan Jesko ni walaupun enjin dia masih 5 liter, tapi power output dia sekarang adalah 1600 horsepower. Memang gila. Ini kalau traction control off, tekan minyak sikit pun kereta tu dah boleh drift dah, saya rasa. Jadi bagi sebuah manufacturer yang agak kecil, jual kereta pun dalam 10 unit je setahun, kira banyak jugalah model yang Koenigsegg ni keluarkan. Dan model diorang yang latest adalah Koenigsegg Gamera. Dan mungkin yang pelik pada Gamera ni adalah dia adalah 4 seat punya kereta. Sebenarnya lebih kepada 2+2 lah. Jadi kalau ada anak kecil, boleh lagi nak letak dekat belakang. Kalau pakai Agera, kena tinggal anak dekat rumah. Kiranya memang agak jarang lah dapat jumpa hypercar yang ada 4 seat ni. Kiranya kalau dulu tak boleh beli sebab ada 2 seater je, sekarang dah boleh belilah sebab ada 4 seat. Jadi Koenigsegg ni walaupun dia boleh dikatakan kecil, duduk pula jauh dekat Sweden sana, apa yang diorang achieve ni memang something yang hebat lah. Untung rugi tu saya tak tahu, tapi selagi dia boleh survive, lepas ni mungkin akan ada lagi model-model yang baru. Dan dekat level Koenigsegg ni, dia punya kompetitor pun tak banyak. Contohnya Bugatti, Pagani dan ada beberapa lagi lah yang lain. Kalau macam Ferrari, McLaren, Lamborghini tu, dia level bawah sikit tau untuk cater consumer yang lagi ramai. Lepas tu kalau Mercedes, BMW ni lagi luas lah market dia. Tapi diorang tak buat hypercar sampai 1000 horsepower. Christian von Koenigsegg ni pun cakap yang kalau tak ada orang kenal kita, cara paling bagus untuk jual barang kita adalah dengan buat produk yang jauh lagi baik dari orang lain. Baru boleh berjaya. Kalau sama je dengan orang lain tapi kita tak ada nama, memang susah. Kan dah belajar bisnes? Okey, jadi kalau ada duit, korang teringin tak nak beli satu Koenigsegg ni? Korang rasa ada tak kereta ni dekat Malaysia? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.